Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Fatwa Iman. Beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul. Pertanyaannya ke-64, pertanyaannya ke-64, kisah Nabi Musa AS. Ada soalan, ada orang tanya dah. Bolehkah tuan ceritakan serba sedikit kisah Nabi Musa AS dan kaumnya? Kalau Nabi Musa ni yang tercatat dalam Quran. Jawapan. Allah telah menurunkan wahyu kepada Musa bin Imran AS dan mengutuskannya kepada Bani Israel untuk mengajak mereka menyembah Allah SWT saja. Firman Allah SWT, walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nuri wa dhakkirhum biayyamillah. Maksudnya, sungguhnya kami telah utuskan Nabi Musa pada masa yang lalu dengan membawa mukjizat-mukjizat kami sambil kami berfirman, engkau hendaklah mengeluarkan kaummu daripada gelap kekufuran kepada cahaya keimanan dan ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Surah Ibrahim ayat ke-5. Nabi Harun AS adalah saudara Nabi Musa AS. Beliau diutuskan oleh Allah untuk membantu Nabi Musa AS menyuruh Fir'aun menyembah Allah sahaja. Firman Allah Ta'ala, wa habna lahu min rahmatina akhahu Harun nabiyya. Maksudnya, kami kurniakan pada Musa atas rahmat kami saudaranya Harun yang juga seorang Nabi. Surah Maryam ayat 53. Ketika itu Bani Israel berada di Mesir di bawah kekuasaan Fir'aun yang telah memperhamba dan menghina mereka, membiarkan anak-anak perempuan mereka hidup dan membunuh semua anak-anak laki mereka. Firman Allah SWT, yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Maksudnya, dia menindas sekumpulan mereka dengan membunuh anak-anak lelaki dan membiarkan anak-anak perempuan mereka hidup. Sesungguhnya dia dari golongan yang membuat kerosakan. Surah Al-Qasas ayat ke-4. Nabi Musa AS dilahirkan di Mesir. Allah menetapkan beliau membesar dalam istana Fir'aun. Nak hina Fir'aun dah, nak bunuh, tiba-tiba dia pegang dah. Bila diletakkan dalam sebuah peti oleh ibunya, oleh ibu Nabi Musa dan dihanyutkan ke sungai, akhirnya bila ditemui oleh isteri Fir'aun yang bernama Asyah. Asyah amat gembira dengan penemuan itu dan melarang Fir'aun membunuh bayi itu Nabi Musa lah. Bila Nabi Musa AS meningkat dewasa, Allah mengurniakan ilmu dan hikmah kepadanya. Pada suatu hari, ada seorang lelaki di kalangan Bani Israel meminta pertolongan Nabi Musa AS untuk melawan musuhnya. Nabi Musa AS menumbuk musuh lelaki itu sehingga dia meninggal dunia. Kemudian Nabi Musa AS menyesali perbuatan itu lalu memohon ampun kepada Allah. Kemudian beliau diampuni. Akibatnya Nabi Musa AS merasa tidak tenang berada di madai itu lagi kerana perbuatan yang dilakukannya telah tersebar luas. Pada hari berikutnya, Nabi Musa AS berjumpa dengan lelaki yang meminta pertolongannya itu sedang bergaduh dengan musuhnya. Lelaki itu meminta pertolongan Nabi Musa Nabi Musa untuk kali yang kedua lah. Lalu Nabi Musa AS memarahi lelaki itu. Lelaki itu menyangka Nabi Musa AS ingin membunuhnya. Nabi dia pun berkata, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Maksudnya, adakah engkau hendak membunuhku seperti mana engkau membunuh satu jiwa semalam? Surah Al-Qasas ayat 19. Peristiwa pembunuhan itu sampai ke pengetahuan kaum Fir'aun. Mereka pun mencari Nabi Musa AS untuk membunuhnya. Kemudian seorang lelaki soleh datang berjumpa Nabi Musa AS dan memberitahunya tentang perancangan mereka itu. Dia menasihatkan Nabi Musa AS meninggalkan Mesir. Firman Allah SWT, فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Maksudnya, Musa pun keluar dari negeri itu dalam keadaan cemas, sambil memikirkan berita mengenai dirinya serta berdoa, wahai Tuhanku, selamatkanlah aku daripada kaum yang zalim. Surah Al-Qasas ayat 21. Nabi Musa AS melarikan diri ke negeri Madian. Sebaik sahaja tiba di negeri itu, beliau berkahwin dengan seorang wanita, anak kepada seorang lelaki tua yang mulia. Dengan mas kahwin bekerja selama 8 tahun dengannya. 8 tahun mas kahwin. Selepas 8 tahun bekerja berlalu, beliau berangkat ke Mesir bersama isterinya. Setibanya di Trusina lah. Dia sepada Mesir dengan itulah Palestina. Setiba di Trusina, Allah ingin memberikan keistimewaan kepadanya dengan melantiknya sebagai nabi yang boleh bercakap dengan Allah, kalimullah.
Ketika itu Nabi Musa AS tersesat di tengah-tengah perjalanan, lalu beliau melihat segumpal api. Firman Allah SWT, إِذْ رَأَى نَارٌ فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Maksudnya ketika melihat api, dia terus berkata kepada isterinya, berhenti. Sesungguhnya aku melihat api, semoga aku dapat membawa kepada kamu satu cucuhan daripadanya, atau aku dapati di tempat itu api, itu petunjuk jalan. Penunjuk jalan lah. Apabila dia sampai ke tempat api itu, kedengaran ia berseru, wahai Musa, sesungguhnya aku Tuhanmu. Maka bukalah kasutmu, kerana engkau sekarang berada di wadi tua yang suci. Aku telah memilihmu menjadi Rasul, maka dengarlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah, tiada Tuhan melainkan aku, oleh itu sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk menggantiku. Sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang, sengaja aku sembunyikan waktunya agar tiap-tiap diri dibalas dengan apa yang diusahakan masing-masing. Surah Taha ayat 10 hingga 11. Kemudian Allah mengurniakan kepada Nabi Musa itu pelbagai mukjizat. Allah memerintahkan beliau, Nabi Musa, melemparkan tongkat beliau ke tanah. Maka ia berubah menjadi ular. Kemudian Allah memerintahkan beliau memasukkan tangannya ke dalam poket. Tiba-tiba ia menjadi cahaya putih. Kemudian Allah memerintahkan beliau menghadap Fir'aun berbekalkan mukjizat itu untuk berdakwah kepada Fir'aun. Ketika itu Fir'aun telah melampaui batas dengan melakukan kezaliman dan kerosakan. Firman Allah SWT, اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. Maksudnya, pergilah kamu berdua, Musa dan Harun, kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas dalam kekufurannya. Kemudian kalian berdua hendaklah berkata kepadanya dengan lembah lembut. Mudah-mudahan dia ingat atau takut. Mereka berdua berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami takut dia akan segera menyeksa kami atau melampaui batas. Allah berfirman, janganlah kamu takut, sesungguhnya aku ada bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat segala-galanya, oleh itu pergilah kamu berdua kepadanya, kepada Fir'aun. Kemudian katakanlah, sesungguhnya kami ini utusan Tuhanmu. Maka bebaskanlah kaum Bani Israel agar dapat mengikuti kami dan janganlah engkau menyeksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu membawa satu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Salam sejahtera untuk orang yang mengikuti petunjuk agama Allah. Surah Taha ayat 43 hingga 47. Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam datang menghadap Fir'aun dan menyampaikan risalah Allah kepadanya, kepada Fir'aun. Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Maksudnya Fir'aun berkata, apa yang engkau maksudkan dengan Tuhan sekalian alam? Nabi Musa menjawab, dialah yang memiliki dan mentadbir langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya. Kalaulah kamu mahu mendapat keyakinan dengan berdalil, maka inilah jalannya. Surah Asy-Syu'ara ayat 3 hingga 4. Kemudian Fir'aun minta Nabi Musa AS menunjukkan bukti kerasulannya. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin. Fa'alqa 'asahu wa idza hiya thu'banun mubin. Wa naza'a lahu fa idza hiya baydha'u lin-nazirin. Maksudnya Fir'aun menjawab, kalau betul engkau datang dengan mukjizat, maka tunjukkanlah ia kepadaku jika engkau benar. Nabi Musa pun mencampakkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkatnya itu menjadi seekor ular yang jelas. Bukan sihir lah. Besar sungguh dah. Nabi Musa mengeluarkan tangannya. Tiba-tiba tangannya menjadi putih bersinar-sinar kepada orang-orang yang melihatnya. Surah Al-A'raf ayat 106 hingga 108. Setelah Fir'aun dan para menterinya melihat semua mukjizat itu, mereka menuduh Nabi Musa AS menggunakan ilmu sihir. Kemudian mereka menghimpunkan semua tukang sihir untuk melawan Nabi Musa AS.
Mereka juga memberikan bayaran yang tinggi kepada semua tukang sihir tersebut. Semua penduduk berhimpun pada hari yang telah ditentukan. Tibalah masanya semua tukang sihir melemparkan tali dan tongkat mereka masing-masing. Firman Allah SWT, qala alqu falamma alqaw sahru a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Maksudnya apabila mereka campakkan tongkat dan tali masing-masing, mereka menyihir mata orang yang ramai dan menjadikan orang-orang itu berasa gerung. Mereka melakukan sihir yang besar keadaan dan caranya. Surah Al-Araf ayat 116. Kemudian Allah memberi kemenangan pada Nabi Musa AS dan membatalkan tipu daya semua tukang sihir itu. Akhirnya semua mereka beriman pada Allah Tuhan semesta alam. Firman Allah SWT, wa auhayna ila Musa an alqi 'asak fa idza hiya talqaf ma yafikun. Fa waqa'a al-haqq wa batala ma kanu ya'malun. Faqadibu hunalika wa anqalabu saghirin wa ulqiya as-sahru sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Maksudnya kami wahyukan pada Nabi Musa, campakkanlah tongkatmu. Tiba-tiba tongkat itu menelan apa yang mereka pura-pura adakan dengan sihir mereka. Maka tetaplah kebenaran mukjizat Nabi Musa dan terbatallah sihir yang mereka lakukan. Oleh itu kalahlah Firaun dan ketua-ketua kaumnya di situ dan kembalilah mereka dalam keadaan yang hina. Ahli-ahli sihir itu dengan sendirinya merebahkan diri mereka bersujud sambil berkata, kami beriman pada Tuhan sekalian alam, iaitu Tuhan Nabi Musa dan Harun. Surah Al-Araf ayat 117 hingga 122. Setelah semua tukang sihir itu beriman, Fir'aun memotong tangan dan kaki mereka secara bersilang serta menyalib mereka. Tetapi mereka tetap bersabar dan tidak mempedulikan ancaman itu, sehingga mereka meninggal dunia dalam keadaan itu, keadaan beriman. Kemudian para menteri Fir'aun mencadangkan agar Nabi Musa AS dan pengikutnya dibunuh. Semua kaum lelaki dibunuh, yang tinggal hanyalah kaum wanita. Nabi Musa AS mewasiatkan Bani Israel agar bersabar. Fir'aun terus berasa tertekan dengan dakwah Nabi Musa AS. Akhirnya mereka membuat perancangan untuk membunuhnya. Firman Allah SWT, wa qala Fir'aun dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardil fasad. Maksudnya Fir'aun berkata kepada pengikutnya, biarlah aku membunuh Musa dan biarlah dia memohon pertolongan kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku memang dia akan menukarkan agama kamu, agama Israel, dan atau menimbulkan kerosakan di muka bumi. Surah Ghafir ayat 26. Ketika mereka sedang memikirkan cara untuk membunuh Nabi Musa AS, seorang lelaki mukmin dari keluarga Fir'aun bangun untuk membela beliau. Walau bagaimanapun lelaki itu tidak diendahkan oleh Fir'aun dan para pengikutnya. Nabi Musa AS tetap berdakwah kepada Fir'aun dan pengikutnya, tetapi hasilnya mereka bertambah-tambah sombong dan zalim serta menyeksa orang-orang beriman. Nabi Musa AS berdoa agar mereka diazab dan diseksa. Akibatnya mereka dilanda kemarau dan kekurangan sumber makanan. Walau bagaimanapun mereka tetap tidak patuh kepada ajaran Nabi Musa AS. Bahkan mereka terus bermaharajalela melakukan penindasan dan kezaliman. Kemudian Allah menurunkan pelbagai bencana lain agar mereka sedar dan kembali kepadanya. Firman Allah SWT, wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Farsalna alaihim at-tufan wal jarad wal qummal wal dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Maksudnya, mereka berkata, walau apapun keterangan mukjizat yang engkau bawa kepada kami, wahai Musa, untuk menjalankan sihirmu kepada kami, kami tidak akan sekali-kali beriman padamu. Kami pun menghantar taufan, belalang, kutu, katak dan darah kepada mereka. Sebagai tanda jelas, mereka tetap juga sombong dan mereka adalah kaum yang melakukan jenayah. Mujrimin. Surah Al-Araf ayat 132 hingga 133. Ketika Fir'aun semakin bermaharajalela, Allah memerintahkan Nabi Musa AS supaya membawa keluar Bani Israel dari Mesir secara rahsia. Apabila Fir'aun mendapat tahu hal itu, dia segera menghimpunkan suatu pasukan yang amat besar untuk mengejar Nabi Musa AS dan para pengikutnya sebelum mereka tiba ke Palestin. Tetapi akhirnya kesemua mereka tenggelam di dalam lautan. Habis tenggelam Fir'aun . Firman Allah SWT, wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un. Fa'arsala Fir'aun fil madaini hashirin. Inna ha'ula ila syirzimatun qalilun. Wa innahum lana laghaizun. Wa inna lajami'un hadirun.
فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Maksudnya, kami wahyukan pada Nabi Musa, engkau hendaklah membawa hamba-hambaku, yakni kaummu, keluar pada waktu malam. Sesungguhnya kamu akan dikejar oleh Fir'aun dan tenteranya. Setelah mengetahui keadaan itu, Fir'aun mengutuskan orang-orangnya ke bandar-bandar negeri Mesir untuk mengumpulkan tenteranya. Sambil berkata kepada mereka, sesungguhnya orang-orang Musa itu adalah segolongan yang kecil sahaja. Sesungguhnya mereka melakukan perkara yang menyebabkan kita marah. Kita semua sentiasa beringat dan berjaga-jaga. Dengan sebab itu kami jadikan mereka Fir'aun dan tenteranya keluar meninggalkan kebun-kebun dan mata air. Juga khazanah-khazanah kekayaan serta tempat tinggal yang mulia. Demikianlah keadaannya. Kami jadikan semua peninggalan Fir'aun dan tenteranya milik Bani Israel sebagai pusaka. Fir'aun dan tenteranya pun mengejar mereka ketika matahari terbit. Setelah kedua kumpulan itu nampak satu sama lain, berkatalah orang-orang Nabi Musa, sesungguhnya kita akan ditawan. Nabi Musa menjawab, tidak, jangan sekali-kali menyangka akan berlaku yang demikian. Sesungguhnya aku sentiasa disertai oleh Tuhanku dengan pemeliharaan dan pertolongannya. Dia akan menunjukkan jalan kepadaku. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah laut itu kepada beberapa bahagian. Lalu terangkatlah air bagi setiap bahagian yang terbelah itu umpama gunung yang besar. Kami dekatkan golongan lain itu ke situ. Dan kami selamatkanlah Nabi Musa serta orang-orang yang bersamanya. Kesemuanya, kemudian kami tenggelamkan golongan lain yang mengejarnya. Sesungguhnya pada peristiwa itu terdapat satu tanda yang membuktikan kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman. Sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad, dialah sahaja yang maha kuasa lagi maha mengasihani. Surah Al-Syu'ara ayat 52 hingga 58. Dengan ini musnahlah Fir'aun dan tenteranya. Ketika hampir tenggelam, dia ingin beriman. Tetapi ketika itu imannya sudah tidak berguna lagi. Dia akhirnya meninggal dalam keadaan itu dan Allah mengekalkan jasadnya sebagai pengajaran buat generasi yang datang selepasnya. Dah, jasad dia tidak hancur dah. Sesaan Fir'aun bersama kaumnya di dunia ini adalah ditenggelami lautan, dan di akhirat kelak mereka akan mendapat sesaan yang lebih dahsyat lagi. Firman Allah SWT, وَهَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Maksudnya, Fir'aun bersama kaumnya mendapat seburuk-buruk azab. Mereka didedahkan dengan bahang api neraka pada waktu pagi dan petang semasa mereka berada di alam barzakh. Pada hari kiamat masuklah Fir'aun dan pengikutnya ke dalam azab seksa api neraka yang teramat pada Ghafir ayat 45 hingga 46. Bani Israel telah menyaksikan pelbagai jenis mukjizat Nabi Musa AS. Sepatutnya semua itu sudah cukup untuk menghilangkan perasaan mereka yang suka memuja berhala dalam hati mereka. Tetapi mereka terus dengan kekufuran. Ini menyebabkan terlalu sukar bagi Nabi Musa AS berdakwah kepada mereka. Nah, mereka selamat dah daripada tu dah, daripada Fir'aun. Tapi ada lagi. Dia nak sembah berhala tu. Patut lembu gapa ada lagi dah. Ketika Nabi Musa AS melintasi lautan, pengikutnya melalui satu kaum yang sedang menyembah berhala. Jadi mereka meminta Nabi Musa AS membuatkan berhala untuk mereka juga dah. Perantaraan dah. Lalu Nabi Musa AS berkata kepada mereka, Innakum qawmun tajhalun. Inna ha'ula'in mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Maksudnya, sungguhnya kamu ini adalah kaum yang jahil. Sesungguhnya mereka penyembah-penyembah berhala itu akan hancur atas apa yang mereka lakukan, perbuatan syirik. Dan apa yang mereka kerjakan itu tetap salah. Nabi Musa berkata lagi, patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu selain daripada Allah? Padahal dialah telah melebihkan kamu atas sekalian manusia yang sezaman dengan kamu dengan berbagai nikmat yang telah dikurniakannya kepada kamu.
Surah Al-A'raf ayat 138 hingga 140. Bani Israel pengikut Nabi Musa AS berangkat ke tanah suci dalam perjalanan. Mereka berasa dahaga. Lalu mereka mengadu kepada Nabi Musa AS dan memintanya memohon kepada Allah menurunkan air untuk diminum. Firman Allah SWT, wa auhayna ila Musa idh istasqahu qaumuhu an idrib bi'asakal hajar famma jasat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim mashrabahum. Maksudnya, kami wahyukan padamu Nabi Musa, ketika kaumnya meminta air kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka terpancarlah daripada batu itu 12 mata air. Tiap-tiap golongan antara mereka mengetahui tempat masing-masing. Surah Al-A'raf ayat 160. Semasa dalam perjalanan, mereka mengeluh akibat cuaca panas dan kekurangan makanan. Kemudian Nabi Musa AS mengadu kepada Allah di atas kesusahan mereka itu. Lalu Allah menaungi mereka dengan aman. Di samping itu, dia mengurniakan rezeki yang lazat kepada mereka. Tetapi mereka tidak bersyukur, bahkan meminta perkara yang lain pula. Tak pada, tak cukup dah. Nak lain pula dah. Firman Allah SWT, وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Maksudnya kami naungi mereka dengan awan. Kami turunkan kepada mereka man dan salwa. Makan ni itulah daripada langit. Lalu kami berfirman, makanlah yang baik-baik segala telah kami kurniakan pada kamu. Tidaklah mereka menganiayai kami dengan kekufuran mereka, tapi mereka telah menganiayai diri mereka sendiri. Surah Al-A'raf ayat 160. Firman Allah SWT, wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Maksudnya, ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak sabar sudah jemu dengan makanan yang sama saja. Pohonkanlah kepada Tuhanmu agar dikeluarkan bagi kami sebahagian daripada tumbuhan di bumi, seperti sayur-sayurannya, mentimun, bawang putih, kacang dal dan bawang merah. Surah Al-Baqarah ayat 61. Kitab suci Nabi Musa AS mengandungi perintah dan larangan terhadap Bani Israel. Juga banyak nasihat dan penjelasan bagi segala sesuatu. Apabila Fir'aun meninggal dunia, mati tak? Nabi Musa AS meminta kitab suci itu kepada Allah. Lalu Allah memerintahkan beliau bermunajat selama 40 hari. Nabi Musa AS melantik Nabi Harun AS untuk menggantikan tempatnya bagi memimpin kaumnya sepanjang ketiadaannya. Setelah itu Allah menurunkan kitab Taurat padanya di tepi Gunung Sinai. Gunung Sinai. Itu berlakulah dari kuasa Mesir. Setelah Nabi Musa AS kembali kepada kaumnya, beliau mendapati mereka sedang menyembah anak lembu yang dibuat oleh As-Samiri daripada emas. As-Samiri berkata kepada Bani Israel bahawa itulah Tuhan mereka dan Musa. Firman Allah SWT, فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. Maksudnya, kemudian As-Samiri mengeluarkan untuk mereka dari luburan bara-bara itu patung seekor anak lembu yang bertubuh dan boleh bersuara. Lalu mereka berkata, ini adalah Tuhan kamu dan Tuhan Musa. Tetapi Musa telah lupa. Patutkah mereka tidak berfikir sehingga tidak nampak bahawa patung itu tidak dapat menjawab perkataan mereka dan tidak berkuasa mendatangkan bahaya atau memberi manfaat kepada mereka? Demi sesungguhnya Nabi Harun itulah berkata kepada mereka sebelum itu, wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya ditipu dengan patung itu, sedangkan Tuhan kamu ialah Allah yang melimpah-limpah rahmatnya. Oleh itu, ikutlah aku dan taatilah perintahku. Mereka menjawab, kami tidak akan sekali-kali meninggalkan penyembahan patung ini. Bahkan kami akan tetap menyembahnya sehingga Nabi Musa kembali kepada kami. Surah Taha ayat 88 hingga 91. Sebaik sahaja Nabi Musa AS kembali kepada kaumnya, beliau berasa amat marah. Beliau mencela perbuatan mereka dan menjelaskan kepada mereka apa yang benar. Kemudian beliau membakar anak lembu itu dan mencampakkannya ke laut. Selain itu, beliau menyiksa As-Samiri atas perbuatannya. Bani Israel pula amat menyesal dengan apa yang telah mereka lakukan. Kemudian Nabi Musa AS mengajak 70 orang di kalangan mereka yang beriman berangkat ke Sinai. Tujuan utama beliau ialah untuk mengajak mereka kembali menyembah Allah dan bertaubat atas perbuatan mereka.
Ketika itu Allah bercakap dengan Nabi Musa AS. Tetapi sebahagian mereka tidak percaya akan hal itu dan mencabar Musa AS untuk menunjukkan rupa sebenar Allah di hadapan mereka. Firman Allah SWT, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Maksudnya, dan ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman padamu sehingga kami dapat melihat Allah dengan nyata dengan mata kepala kami. Kerana itu kamu disambar petir sedangkan kamu semua melihatnya. Kemudian kami bangkitkan kamu sudah kamu mati atau pengsan dari sambaran petir itu, supaya kamu bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 55 hingga 56. Nabi Musa AS meminta Bani Israel mengikut kitab Taurat yang dibawanya, tetapi mereka menolak isi kandungannya. Lalu Nabi Musa AS memberikan amaran keras kepada mereka sehingga mereka menerimanya. Firman Allah SWT, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Maksudnya, ketika kami mengambil janji setia kamu semasa kami angkatkan gunung Sinai di atas kamu, sambil berfirman, terimalah Taurat yang telah kami berikan pada kamu, serta amalkanlah dengan bersungguh-sungguh. Ingatlah apa yang dinyatakan dalamnya. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Kemudian setelah itu kamu membelangkankan janji setia kami itu. Kalaulah tidak kerana limpah kurniaan Allah dan belas kasihannya kepada kamu dengan membuka pintu taubat, nescaya kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Surah Al-Baqarah ayat 63 hingga 64. Kemudian Nabi Musa AS memerintahkan Bani Israel berangkat bersamanya menuju ke tanah suci Palestin. Mereka berasa takut dengan penduduk di situ kerana disifatkan sebagai penindas dan zalim. Firman Allah SWT, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Maksudnya, mereka menolak dengan berkata, wahai Musa, sesungguhnya kami tidak akan memasuki negeri itu selama-lamanya selagi kaum itu masih berada di dalamnya. Oleh itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan perangilah mereka. Biarlah kami menunggu di sini saja. Surah Al-Ma'idah ayat 24. Kemudian Nabi Musa AS mendoakan kecelakaan ke atas mereka. Lalu Allah memperkenankan doa itu. Allah memberitahu bahawa tanah suci Palestin diharamkan ke atas mereka dan mereka akan meraya-raya kebingungan selama 40 tahun. Hal itu demi meredakan kesedihan Nabi Musa AS atas tingkah laku mereka. Firman Allah SWT, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qawmil fasiqin. Maksudnya Nabi Musa merayu kepada Allah. Katanya, wahai Tuhan, sungguhnya aku tidak dapat menguasai selain daripada diriku sendiri dan saudaraku Harun. Oleh itu, perisahkanlah kami dengan kaum yang fasik itu. Allah berfirman, sungguhnya negeri itu diharamkan ke atas mereka untuk memasukinya selama 40 tahun. Mereka akan meraya-raya dengan bingung sepanjang masa itu di padang pasir Sinai. Janganlah engkau bersedih terhadap kaum yang fasik itu. Surah Al-Ma'idah ayat 25 hingga 26. Nabi Musa AS bersabar dengan kedegilan dan permintaan Bani Israel. Selepas itu Nabi Harun AS wafat. Dan disusuli oleh Nabi Musa AS wafat juga. Begitu juga yang lain. Setelah berakhir 40 tahun, Yusha' bin Nun membawa masuk Bani Israel ke tanah suci. Mengepun dan berjaya menawannya, itulah Baitul Maqdis dan Palestin. Kemudian beliau memerintahkan mereka memasuki tanah suci itu dalam keadaan sujud, tetapi mereka enggan mematuhinya. Sebaliknya masuki tanah suci dengan membelakanginya. Allah telah melimpahkan rahmat yang luar biasa ke atas Bani Israel. Antaranya menyelamatkan mereka daripada Fir'aun, mengurniakan rezeki yang baik, memberikan anugerah kenabian dan takhta kerajaan serta memberikan mereka keistimewaan yang tidak ada pada kaum lain di dunia ini. Namun mereka ingkar terhadap semua nikmat itu dan tidak mensyukuri nikmat Allah. Firman Allah SWT, wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Maksudnya ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika dia menjadikan di kalangan kamu beberapa orang nabi
Dia menjadikan kamu bebas selepas kamu diperhambakan oleh Fir'aun dan orang-orang Fir'aun. Serta memberikan kamu barang yang tidak pernah diberikan pada seorang pun dari umat-umat yang ada pada masa itu. Surah Al-Ma'idah ayat 20. Penganut Yahudi sentiasa melontarkan kata-kata kotor dan melakukan perbuatan yang buruk sehingga mereka dilaknat dan dimurkai oleh Allah. Antara perbuatan mereka ialah menuduh Allah bersifat kedua. Sekarang ni dulu dah berhenti sekarang ni, kita sambung lepas ni. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.